Salah satu benda yang seronok dalam hidup kita ialah bila kita bercinta. Saya pun syok kan. Siapa tak syok cinta ni pelik lah. Cinta ni syok. Sehingga kan seronok dan syoknya cinta tu membuatkan orang buat istilah jangan buta kerana cinta. Saya dulu faham buta kerana cinta ni sebab orang boleh nampak yang haram itu halal. Contohnya dia berzina pasal dia cinta. Dia syok dengan satu orang lelaki, dia sanggup menyerahkan diri dia pada lelaki tu. Nah, ambil aku lelaki tu buat lebih kurang kat dia. Sial dah. Lepas tu tengok-tengok tak jadi, tinggal dia lagu tu. Mengandung anak luar nikah apa-apa jadi. Ni banyak lah no. Dia minta. Rupa-rupanya hak tu sebahagian yang kata buta kerana cinta yang saya nampak sejak kita dah besar lagu ni. Ada sampai tahap. Sebab bila kata buta, makna dia buta, dia tak nampak. Matahari, mailah 10 matahari terang pun, orang buta dia tak nampak lah. Dia duk tanya awak gelap, dia buta. Bila kata jangan buta kerana cinta, untuk pengetahuan tuan-tuan, lah ni maaf disebabkan beberapa perkara individu, diri sendiri, orang yang nak bercinta, yang nak kahwin, lelaki, perempuan, keluarga, sebab ilmu agama kurang, pengajian agama kurang, masyarakat memahami agama awal-awal dah salah dah tadi Ramadan. Kita ni disebabkan beberapa faktor. Orang yang mana yang nak kahwin di kalangan anak-anak perempuan ini yang memerlukan wali sebab dia anak dara, sanggup hari ni kata, boleh tak kalau saya nak tukar wali saya jadi wali hakim? Kata pasal apa? Pak hang dah ada. Tak, bapak saya ni seorang lelaki yang fasik. Astaghfirullahaladzim. Aku kalau pak aku jahat tak mana-mana, aku tak boleh nak kata pak aku fasik. Tapi nak abang kata buta kerana cinta, pak sendiri pun sanggup dia kata fasik. Hari ini saya nak share dengan semua orang tentang rahsia di sebalik surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, yang mana kata ulama, para habaib selalu pesan habis semayang, Assalamualaikum, baca zikir apa semua, baca doa, selesai, sebelum bangkit letak tangan di sini, baca Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah penting sangat. Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai habis, lepas tu tiup kat dada kita. InsyaAllah dia akan bagi tenang hati kita bila mana kita gundah gulana. Cuma surah ni bukan yang itu saja. Pesan ulama lain lagi, kalau siapa nak ambil peperiksaan, siapa nak bagi lapang dada, tenang hatinya, macam kawan-kawan kita ambil SPM apa semua, Alam Nashrah jangan tinggal. Dia memang boleh bagi lapang hati kita, dada kita tenang, dia akan bagi. Cuma Alam Nashrah bukan yang itu sahaja. Dia ada rahsia di sebalik-sebalik dia. Hang dilahirkan dalam keadaan miskin, itu bukan salah hang. Tapi kalau hang mati dalam keadaan miskin, hak tu salah hang. Siapa hang tak usaha? Tak mau. Saya lahir dalam keadaan miskin. Tak apa. Tapi saya nak ayah dengan mak saya dan keluarga saya meninggal dalam keadaan ayah saya boleh bina masjid, ayah saya boleh bagi sedekah, ayah saya boleh buat yang tu, mak saya boleh buat yang ni, boleh belanja orang. Aku nak macam tu. Memang masa depan saya tak nampak. Memang aku mana boleh tanya hamba, oi, masa depan esok mana nak jadi apa? Hamba tanya soalan tu dekat aku 15 tahun yang lalu, aku pun tak boleh jawab. Saya pun tak sangka nak jadi ustaz. Sebab masa depan mana boleh kita buat? Mana kita boleh nampak masa depan? Tetapi kita boleh buat masa depan sekarang. Kalau kita ubah perangai kita. Tak percaya? Saya tanya soalan. Hamba jawab betul-betul kat aku. Soalan dia, dalam hidup kita, ada orang tertua yang kita tak suka? Ada tak ada? Ada. Dalam hidup aku pun, ada orang tertua yang aku tak suka. Ada? Daripada awal hidup kita kenal dunia, sampailah hampa umur 17, 14, 15, 16, ni hak lain semua ni duk ada. Bukan belah-belah dah, terbalik nombor tadi, 61, 51. Ada tak masa hidup kita orang tua yang kita tak suka? Ada. Ada tak cikgu-cikgu yang kita tak suka? Ada. Ada tak orang-orang masjid yang kita tak suka? Ada.
Ada pakcik-makcik yang kita tak suka? Ada orang kampung kita yang kita tak suka? Ada orang yang jenis perangai, jenis mulut celupak yang kita tak suka? Ada. Maknanya semua jenis orang tua-tua, ramai je yang kita tak suka dengan mereka. Pasal apa? Mereka perangai tak senonoh. Tapi saya nak beritahu, kalau kita tak ubah perangai kita sekarang, esok kita besar, kita pun akan perangai macam mereka. Dan budak-budak zaman kita pula akan benci kita macam mana kita benci mereka. Hamba ingat mereka semua tu jadi lagu tu sebab mereka lahir daripada tu sampai sudah daripada itu. Tak ada ah. Mereka perangai daripada kecil macam tu. Sebab mereka tak ubah perangai. Yang mulut celupak tak ubah perangai. Sampai ke besar mulut celupak. Budak muda zaman dia tengok awak dia ni, mulut celupak aku meluat dia ni. Kalau kita tak ubah perangai, esok budak-budak muda zaman kita akan benci kita sampai lagu tu. Sebab tu saya bagi tahu awal tadi. Tuhan, dia tak akan tanya dekat kita apa orang keliling buat kat kita. Dia tanya dekat kita apa yang kita jawab 5 tambah 5 tadi tu. Dia tak akan tanya cikgu tu pasal apa tak bagi jawapan. Dia akan tanya apa yang hang jawab. Hang jawab 5 tambah 5 sebelah, hang salah. Pasal apa? Dia bagi Quran, dia bagi hadis, dia bagi ustaz, dia bagi ustazah, dia bagi cikgu, dia bagi sekolah. Pasal apa hang tak pergi? Pasal apa hang tak belajar? Ada kala, bukan ada kala. Even tiap-tiap malam pun, bila kita nak tidur, kita akan duduk seorang-seorang. Tuan-tuan akan serabut, tuan-tuan akan fikir macam-macam. Jangan takut. Sebab bila mana kita dalam keadaan seorang-seorang, kita tertekan, kita lawan dia, jangan lemah, maka kita akan lompat dengan tinggi. Sebab itu, itulah kehidupan para Nabi. Kemudian yang kedua, bila kita jatuh, bukan semua benda jatuh itu buruk. Sebaliknya, hujan jatuh daripada langit ke bawah untuk memulakan kehidupan tumbuhan-tumbuhan yang baru, segar, jadi kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Hidup ni ujian. Hidup ni ujian. Ujian tu macam mana? Macam kita ambil periksa. Pasal apa cikgu tak bagi jawapan dia? Sebab tengah berlaku ujian. Kalau cikgu sayang dekat dia, cikgu tak boleh bagi jawapan. Kalau cikgu bagi jawapan dekat dia, cikgu tidak adil kepada dua orang yang ada. Macam tu juga hidup. Allah tak akan buat turun mai jawapan dekat kita. Kalau Allah buat turun jawapan kat hamba, dia tak adil dengan aku. Sebab dulu aku tak dapat jawapan. Aku kena cari sendiri. Baru betul. Hang nak tegur orang, jangan tegur orang macam hang tak pernah buat salah. Hari ni berapa orang sentai orang macam dia tak pernah buat salah. Apa hang ingat ni, apa hang ni, ui dia bubuh semua. Hang tu masa duk tulis tu waktu maghrib mayang pun tak. Maknanya hang tu pun buat salah. Tapi hang tiba rapat orang macam hang tak pernah buat salah. Akhir zaman nanti, akhir-akhir waktu, hampa akan tengok benda baik nampak tak betul, benda tak betul nampak betul. Benda tak betul nampak betul, benda betul nampak tak betul. Wa'ayazubillah. Pasal itu Nabi ajar kita dengan iringan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bagi kami nampak benda betul itu elok, kami nak ikut, dan bagi kami nampak benda tak elok tu tak elok, kami nak tinggal dia. Doa yang tidak akan ditolak, peluang dia 30 hari. Setiap hari. Apa doa yang jangan tinggal? Saya baca kat tuan-tuan doa ni, tuan-tuan hafal. Kita ulang sama-sama 3 kali. Doa ni jangan tinggal. Setiap pagi, siang, malam baca doa ni. Ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya menyuruh kita amal yang ni. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Imam Ahmad tanya, Syekh, apa manfaat yang kamu dapat dengan baca zikir ni sampai 35 tahun istiqamah? Syekh, apa yang membuatkan kamu istiqamah baca astaghfirullah wa atubu ilaih? Zikir, makanan hati kita. Apa entah dapat, Syekh? Tanya soalan. Apa dia jawab? Saya daripada awal saya amal zikir ni
Tidak ada satu pun daripada hajat saya yang tidak ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala tunai. Itu dia. Cuma ada satu saja lagi hajat saya yang Allah tak tunai-tunai lagi. Baik. Tadi kata semua. Tapi ada satu yang tak tunai. Apa dia hajat kamu yang satu yang Allah tak tunai tu? Saya teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Nampak tak? Nampak tak? Saya teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tak jumpa-jumpa dia lagi. Tuan-tuan, asbab zikir tadi bukan dia pergi ceramah Imam Ahmad. Imam Ahmad Allah lorong pergi duduk rumah dia. Saya ni teringin, satu je hajat saya tak tunai lagi. Saya teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata, Allahu Akbar. Kamu tahu tak, kerana zikir kamulah aku teringin nak mai dekat Iraq ni, yang aku tak tahu pasal apa aku nak mai. Kerana zikir kamu itulah aku kena halau dengan Tok Siak keluar daripada masjid. Maknanya siapa yang biasa kena halau dengan Tok Siak, bagus dia boleh jadi Tok Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana zikir kamu yang tadi tu, astaghfirullah wa atubu ilaih, yang saya suruh tuan-tuan baca 3 kali. Pasal zikir tu, Tok Siak halau aku keluar daripada masjid. Pasal zikir hang tu, Allah lorong aku masuk dalam kedai roti hang. Pasal akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya sekarang ni semua hajat dia tunai tak tuan-tuan? Saya kena bagi tahu kat tuan-tuan. Apa pengajaran daripada Imam Ahmad punya tadi? Orang yang banyak zikir, hatinya baik. Bukan nak abang kata Tok Siak jahat, jangan silap. Yang tu bukan kesimpulan kita. Tuan-tuan jangan buat silap. Oh, maknanya Tok Siak jahat lah, no? Bukan. Nak abang kata Tok Siak bagus pasal jaga peraturan masjid, tapi orang yang zikir akan lebih bagus daripada tu. Hati dia akan tenang dan lebih percaya pada orang untuk main duduk-duduk dalam kedai dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata, siapa ada kawan baik, dia kawan, dia baik, tapi kita tak apa nak baik. Tak kawan baik, jangan tinggal kawan tu. Pasal apa? Kalau dia masuk esok, dia peringatkan kita, dia cari kita. Dia akan sedih kalau kita tak masuk syurga dengan dia. Dia kata kan, siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10. Siapa selawat kat aku 10, Allah selawat kat dia 100. Siapa selawat kat aku 10 pagi, 10 malam, Nabi bagi kat dia syafaat. Tuan-tuan tahu tadi tuan-tuan selawat 10 kali ya? Main-main tara tu 10 kali you. Untung selawat kat Nabi ni, dia kunci kehidupan. Bacalah selawat pada Nabi banyak-banyak. Semoga Allah SWT berkati hidup kita. Dengar saya pesan ni, rasa macam mustahil benda tu nak berlaku. Dah. Keluar Islam ni satu benda yang kita kena pesan turun-temurun. Tuan-tuan kena pesan kat keluarga tuan-tuan. Keluarga abah Islam ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i. Kena abang lagu tu. Biar cucu, anak semua tahu. Kena tahu kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Imam Syafi'i di Malaysia, dan kita ikut Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dengan Sayyidina Imam Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Kena habaq kat depa itu kita punya kiblat. Tiang dia Islam. Islam yang mana? Islam yang kita sebut tadi. Bukan Islam Syiah, bukan Islam ni duk cakap lagu ni sekali lagi mampu dah. Tak pi dah mana-mana negara yang ni tak pi dah. Tak apa nak buat macam mana, kita pegang benda tu. Tak boleh pakai Islam Syiah, tak boleh pakai Islam Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, apa nama Qadiani, apa semua Matahari, apa semua tak boleh pakai lagu tu. Sonok tak sonok cerita lain. Faham tak faham sudah? Tak boleh lagu tu. Islam dia ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dia kata pokok isni adalah Islam Nabi habang. Islam yang mana? Islam ahli sunnah wal jamaah. Semayang. Pasal itu orang tua-tua pesan kat kita semua, hampa nak buat apa buat, mayang jangan tinggal. Betul tak betul? Sebab mereka tak boleh nak bagi dalil banyak-banyak kat kita. Kita pun tak apa nak mau dengar. Jadi dia abang benda simple dia. Hampa nak buat apa buat, mayang jangan tinggal. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita bila kita semayang, kita tak tinggal baca selawat kat Nabi. Sebab siapa yang tak baca selawat kat Nabi, semayang dia tak sah, betul? Tu rukun semayang yang ke-11, betul?
kurang-kurang kita sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenal kita ke akhirat esok insya-Allah. Semoga Allah bagi kita dapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.